Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersambung kita siri yang kedua berkaitan dengan fiqh Ramadan. Pada semalam kita alhamdulillah jam 10 pagi kita sehingga lebih kurang dalam 11 lebih, iaitu kita membincangkan tentang fiqh Ramadan yang pertama, iaitu kita cerita tentang syarat sah puasa, syarat wajib puasa, rukun puasa dan begitu juga perkara-perkara yang membatalkan puasa secara detail, yang mana kita bincangkan hampir selama 1 jam, dan mana tuan-tuan dan puan-puan yang terlepas pandang ataupun tak sempat mengikuti kuliah semalam ataupun disebabkan baru tahu adanya 2 siri fiqh Ramadan yang dianjurkan oleh Masjid Al-Mustaqim Ampang, maka boleh lihat di website Masjid Al-Mustaqim sekarang ini dan boleh cari semalam punya post berkaitan dengan fiqh Ramadan yang saya sampaikan siri pertama semalam jam 10 pagi. Dan pagi ini jam 11 sebab apa diminta oleh pihak masjid dilewatkan sedikit sebab ada urusan yang memang tidak dapat dielakkan. Alhamdulillah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Habis malam kita dah bincangkan tentang bab puasa, dan pada pagi yang berbahagia ini kita nak cerita pasal lain pula. Kita nak pasal saya nak buka sikit. Semalam kita dah bincangkan tentang hal berkaitan dengan puasa, syarat sah puasa, dan pada pagi yang berbahagia ini saya nak cerita tentang fiqh zakat fitrah. Zakat fitrah ni kita pun dah nak masuk Ramadan ni, kita dah start nak bayar zakat fitrah. Jadi kita nak masuk terus sebab ini, sebab apa dia berkait dengan Ramadan. Sebab tu disebutkan fiqh Ramadan. Kalau kita sebut fiqh puasa, dia hanya sebut tentang bab puasa saja. Tapi kalau sebut pasal fiqh Ramadan, dia melibatkan puasa, melibatkan zakat fitrah, melibatkan i'tikaf 10 malam terakhir ataupun sebelumnya, dan melibatkan solat tarawih dan solat witir dan lain-lain lagi. Jadi kita bincangkan mengikut kesempatan yang ada. Jadi kita bincangkan tentang zakat fitrah ni, tuan-tuan. Zakat fitrah iaitu kita lihat definisinya. Zakat fitrah maksudnya apa? Iaitu sedekah yang dikeluarkan dengan kadar tertentu. Kadar tertentu tu, dia kadar tu iaitu kita keluarkan dengan makanan ruji kita sebanyak 1 kantang. 1 kantang lebih kurang dalam 2.7 kilogram. Macam tu. Dan dikeluarkan dengan kadar tu lah. Ya, kita kalau macam zaman Nabi SAW, tepung bali, tepung syair, zabib, itu yang kismis, itu juga tamar. Jadi dikeluarkan sebanyak 1 kantang. Kita makanan ruji kita adalah beras. Ya, tak kira beras A ke beras mati ke apa ke. Jadi itulah yang kita keluarkan. Baik. Jadi dengan kadar tertentu. Dia bukan saya nak bagi 2 kilo je lah, tak nak bagi 2 kilo 7 kilo tak. Dia kena bagi dengan bilangan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW dari setiap muslim. Dari setiap muslim maksudnya setiap muslim kena bayar zakat. Kalau saya ketua keluarga, saya mesti bayar untuk saya dan saya kena bayar untuk seluruh ahli keluarga saya yang di bawah tanggungan saya. Jadi setiap muslim, yang kecil ke, yang bayi ke, yang kanak-kanak ke, yang memayis atau belum, ataupun yang sudah akil balik atau belum akil balik, tetap kena bayar. Sama ada yang bayar tu diri sendiri ataupun walinya ataupun penjaga dia yang kena bayar. Ya. Baik, sebelum solat hari raya, dia kita akan bincangkan bilakah kita boleh start bayar, bilakah yang dikatakan wajib bayar, bilakah yang dikatakan startnya kita ni tak boleh bayar, ya.
kita bincangkan ya sebelum solat hari raya, iaitu sahnya bayaran iaitu sebelum solat hari raya. Selepas tu lain cerita. Pada perbelanjaan tertentu, iaitu perbelanjaan untuk disalurkan kepada fakir miskin sahaja, untuk perbelanjaan raya, bukan untuk semua asnaf, ibnu sabil ke fisabilillah, tidak, dia fakir miskin. Fakir miskin dia berhak untuk mendapat zakat fitrah, yang mana Nabi SAW bagi pada pagi raya tu. Baik. Seterusnya, hukum zakat fitrah adalah wajib menurut ijma' ulama'. Ini ulama' menyebutkan hukum adalah wajib. Tak kira siapa saja dia kena bayar zakat fitrah. Baik, kita nak bincangkan waktu-waktu dikeluarkan zakat fitrah. Apakah hukumnya? Dia ada 5. 5 waktu, ada waktu wajib, ada waktu fadilat, ada waktu harus, dan ada waktu makruh, dan ada waktu haram. Ya, baik, yang pertama iaitu waktu yang wajib. Maksudnya wajib dibayar melepasi sedikit hari Ramadan, iaitu penghujungnya, dan sedikit hari bermulanya Syawal, iaitu startnya apa? Lagi sikit nak masuk maghrib, lebih kurang dalam 5 minit nak masuk maghrib, ya, dan masuknya 1 Syawal. Azan saja Allahu Akbar, itu dah Syawal. Maksudnya sama ada sudah lengkap 29 Ramadan ataupun 30 Ramadan. Sikit lagi nak masuk tu, lagi beberapa saat ke lagi beberapa minit nak masuk maghrib, dah start wajib dah. Ya, dan masuknya Syawal itu 1 Syawal itu yang wajib. Ya. Baik. Jadi 1 Syawal tu dah dikira wajib. Sebab tu bila orang tanya, Ustaz, kita ni bayar zakat fitrah nak bayar kat mana? So kata Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami, dia kata wajib bayar zakat fitrah di mana kita beraya. Iaitu 1 raya ataupun 1 Syawal kita berada kat mana. Okey, saya duduk kat Ampang. Ya. Kampung saya dekat Kajang. Okey, kalau tahun ni kita merancang untuk beraya kat Kajang, maka zakat fitrah, maksudnya kita bermalam, kita beraya 1 raya tu dekat Kajang, maka zakat fitrah dia kata wajib dibayar dekat Kajang. Ini pendapat Imam Ibnu Hajar. Ya. Tapi kalau dia bayar sebelum kat Kajang, kalaulah dia bayar dekat, katakanlah dekat Ampang, ya, maka dia kena qada balik. Bila kat Kajang dia kena bayar lagi. Itu pendapat Imam Ibnu Hajar. Padahal pendapat Imam Ramli tak perlu. Imam Ramli kata kalau dah bayar, katakanlah dia ni orang KL nak balik Kodiang, dah sampai Kodiang, dia dah bayar zakat fitrah dekat KL, ya, maka Imam Ramli kata tak perlu qada. So biasa kita pakai pendapat Imam Ramli lah. Namun apa yang perlu kita ingatkan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau boleh ya, kita bayar zakat fitrah di mana kita berhari raya. Ingat tu. Tahu-tahu orang Ipoh di mana? Tahun ni beraya kat Ipoh. Maksudnya malam raya tu saya berada kat Ipoh, ataupun pagi raya tu saya berada kat Ipoh. Di situlah kita bayar zakat fitrah. Ya. Cuma Imam Ramli kata kalau dah bayar tak payah bayar lagi. Cuma dia kata lebih afdal. Kata Imam Ibn Hajar tak kena bayar dekat tu. Kalau dah bayar kat KL sampai kat Ipoh kena bayar lagi dekat Ipoh. Tapi saya rasa lebih selamatlah. Sebab apa? Memang itulah sebenarnya tuan-tuan, Nabi SAW membayar zakat fitrah di mana baginda beraya. Begitu sahabat-sahabat Nabi SAW, mereka membayar zakat fitrah di mana mereka beraya. Tahun ni kalau beraya dekat tempat kita bekerja, bayarlah kat situ. Kalau tahun depan kita beraya dekat rumah mak mertua, kita bayar dekat situ. Kalau kita tahun depan beraya kat rumah mak bapak kita, bayar kat situ. Itu lebih afdal kalau bagi pendapat Imam Ramli. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, seseorang itu wajib membayar zakat fitrah apabila terbenam matahari, apabila pada malam hari raya. Itu bila maksudnya dia sudah start bayar. Sebab itu Imam Ibn Hajar kata dia kena bayar dekat tempat dia beraya. Sebab apa? Start wajibnya malam raya. Nampak tak? Ya? Jadi lebih afdal kita keluar daripada khilaf, kita ambil tempat yang selamat. Ataupun kata kalau kita takut ataupun kalutlah kita nak bayar kan, ya, takut-takut kita sampai malam raya. Malam raya amil tak ada. Senang saja. Telefon bapak kita, abah, saya masukkan duit abah, tolong bayarkan saya untuk zakat fitrah untuk saya, untuk anak-anak saya, dengan abah dengan mak sekali. Belanjalah mak abah sekali zakat fitrah. Macam tu. Nanti abah kita naik motor, naik basikal pergi dekat masjid, dibayarkan untuk kita. Sebab apa? Memang kita beraya pada malam tu. Tapi bak kata orang tiba-tiba tak jadi, cancel lah, tak apalah, tak payah bayar balik lah, tak payah qada dan sebagainya, ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, yang kedua, waktu fadilat. Waktu fadilat iaitu pada hari raya, iaitu 1 Syawal. Selepas terbit matahari. Terbit matahari apa? Syuruk. Dan sebelum solat sunat hari raya. Dan ini diamalkan oleh
baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi bayar range dalam waktu macam tu. Nabi keluar lepas syuruk tu, Nabi pergi cari fakir miskin, Nabi bayar. Tapi zaman sekarang tak payah kita cari fakir miskin. Senang saja kita bayar kat lembaga zakat Selangor, maka mereka agihkan dengan cara yang lebih tepat dan lebih adil dan sebagainya. Baik, waktu yang harus iaitu dari awal Ramadan. Daripada awal Ramadan tu maksudnya kita dah boleh bayar dah. Masuk saja kalau diisytiharkan pemegang mohor-mohor besar diraja mengatakan besok puasa, malam tu dah boleh bayar dah. Kalau kita nak lah. Ya. Betul ke boleh bayar? Sebab apa? Ada dalil yang mengamalkan bayar zakat fitrah sebelum raya ni ataupun ketika bulan Ramadan adalah Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dia bayar 2-3 hari sebelum Ramadan. Kalau dia sebelum 2-3 hari sebelum Syawal. Ya, maksudnya 27 Ramadan tu dia bayar zakat fitrah. Maksudnya berdasarkan hadis Imam Syafi'i kata kalau bayar 2-3 hari sebelum raya, maka satu Ramadan dah boleh bayar dah. Jadi bolehlah kalau kita nak elakkan kesesakan. Tapi kalau kita kejar waktu fadilat, takut-takut terlepas raya, tak sempat. Kita dah beratur-beratur, bila nak sampai nak bayar saja dah nak apa? As-salatul jami'ah. Itu yang kita takut, itu yang kita risaukan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu yang makruh iaitu melewatkan bayaran setelah solat hari raya sehingga terbenam matahari kecuali disebabkan maslahah. Ya, maksudnya dia bayar, katakanlah duk beratur-beratur nak kejar waktu fadilat sampai dekat turn dia saja, Bilal berkata as-salatul jami'ah. Bilal pun tutup buku, minta maaf, dah habis dah waktu tu. Ya, kena bayar tak? Tetap kena bayar, tapi bayar selepas solat Isya, selepas solat raya. Makruh lah. Bila sebut makruh, pahala kurang lah. Pahala dirugi pahala. Ya, kecuali disebabkan ada keuzuran. Contoh menunggu kedatangan orang fakir. Contoh, dia nak bayar zakat fitrah. Tak ada, semua tak ada. Ya, kecuali orang fakir miskin datang selepas solat raya. Itu hilanglah makruh dia. Sebab apa? Terpaksa kan. Ya, atau tunggu harta dia tak bawa, anak dia nak bawa duit tu tak sampai-sampai. Terpaksa bayar lepas raya. Itu namakan keuzuran. Tapi nak tunggu fakir miskin, bak kata orang ni mustahil lah. Sebab apa? Zaman sekarang tak perlu nak tunggu lagi dah. Amil yang tunggu kita. Nampak ya? Baik, kelima, waktu haram. Waktu haram kita bayar. Ya, melepasi hari raya pertama. Dah habis dah. Raya pertama tu dah habis dah. Maksudnya masuk 2 Syawal. Melainkan keuzuran. Itu dah haram. Ya, maka diharuskan melewat namun ia menjadi hukum qada yang tidak berdosa. Ya, kalau keuzuran katakanlah tak jumpa juga raya pertama daripada pagi sampai malam, tak jumpa fakir miskin. Ataupun orang yang nak bawa hartanya untuk bayar zakat fitrah tak sampai-sampai. Sampai 2 hari raya. Ataupun fakir miskin tunjuk muka 2 hari raya. Itu tak apa. Tidak dikira berdosa. Sebab apa? Dikira sebagai keuzuran. Namun wajib kena bayar juga. Itu dinamakan qada. Tapi yang tidak ada keuzuran tetap juga kena bayar. Dinamakan qada. Tetapi berdosa. Sebab sengaja melewat-lewatkan tanpa keuzuran. Ya, baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu kita sebutkan secara ringkas waktu-waktu yang mana kita boleh bayar zakat fitrah, mana yang tidak digalakkan dan mana yang diharamkan. Yang 3 ni boleh lah. 3 ni seperti mana disebutkan wajib, fadilat dan harus, manakala waktu makruh ni tidak digalakkan. Hilang pahala, rugilah. Ya. Dan kelima iaitu waktu haram. Baik, siapakah yang wajib zakat fitrah, iaitu siapakah yang wajib membayar zakat fitrah? Maksudnya zakat fitrah wajib ke atas setiap Muslim yang merdeka, ya, yang memiliki makanan rutinnya pada siang hari raya dan malamnya. Sama ada lelaki, perempuan, kanak-kanak dan dewasa. Ini kita kira macam mana nak kira lebihan makanan rutinnya pada siang hari dan malamnya. Iaitu pada siang hari dan malamnya, iaitu hari raya. Maksudnya cukup untuk makan sampai raya pagi dan malam. Kalau ada lebihan, maksudnya dicongak pada 2 Syawal tu ada lebihan makanan, yang lebihan tu wajib dibayar zakat fitrah. Tak kira lelaki, perempuan, kanak-kanak dan dewasa. Maksud saya sebutkan tadi, kalau kita dah dewasa, kita menanggung orang, kita kena bayar diri kita sendiri. Dan kita ada tanggungan, kita bayar untuk tanggungan kita. Kalau ada lebihan. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi kita tengok siapa yang wajib membayar zakat fitrah. Baik. Syarat diwajibkan berzakat fitrah iaitu memiliki lebihan dari harta keperluannya siang dan malam hari raya. Ya. Maksudnya,
katakanlah raya ni tuan-tuan, dia berlaku pada 25 Mei. Ya, sekarang April katakanlah penghujung bulan Mei. Kita dapat 25 dapat gaji. Dapat gaji 25 April. Okey. Dan kita congak-congak kalau sampai dekat first raya 1 Syawal 25 Mei, ya. Ya, ada lebihan gaji tak selepas tolak anak makan, setelah makan minum isteri dan anak, ya, makan pakai, yuran sekolah, ya, sewa rumah, termasuklah hutang rumah, hutang kereta, ada lebih tak? Maksudnya raya kedua tu ada lebih tak? Lebih tak 2-300? Kalau lebih tu, maka bermakna dia itu mampu dan wajib membayar zakat fitrah. Macam mana kita nak tolak? Pertama, lebihan setelah ditolak bekalan makanan rutin untuk dirinya dan tanggungannya. Katakanlah gajinya 7,000. Ya, 7-8,000. Tolak makan minum anaknya sebulan katakanlah 3,000. Ada lebihan 4,000. Untuk sampai raya kedua tu ada lebihan. Ya. Dan ada tolak, ada lebih. Maka maksud dia kena bayar. Dan begitu juga lebihan setelah membayar hutang, meskipun hutang tangguh. Hutang tangguh macam mana? Hutang tangguh ni macam hutang terancang lah. Macam kita beli rumah, beli kereta, itu pun ditolak juga. Dan ketiga, lebihan setelah memenuhi keperluan khadam, pembantu rumah, kita bayar gaji dia. Dan keperluan rumah seperti api, air, apa lagi, sabun dan sebagainya. Setelah menolak keperluan yang tidak boleh dielak, sangat penting, maka ada lebihan duit yang kita guna tu, kita congak, kita kira-kira lebih pada raya kedua, itulah yang wajib kena bayar zakat. Tapi kalau tak cukup, katakanlah memang dikira-kira sampai raya pertama pun tak cukup, apatah lagi raya kedua tak ada lebihan, orang macam ni tak diwajibkan bayar zakat fitrah. Tapi sebenarnya kalau kita, tidaklah menjadi masalah, memang sentiasa cukup kalau mereka tu makan gaji. Sebab apa, kalau sebelum raya tu katakanlah sebelum sebulan habis, tapi pada hujung bulan dapat gaji baru. Maksudnya kemampuan tu sentiasa ada lah kalau kita lihat dari segi sudut zaman sekarang lah. Ya. Itu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jika tiada lebihan yang cukup untuk siang hari raya dan malamnya, dari apa yang diperlukan, ya, dari perkara-perkara yang tersenarai di atas, di atas inilah yang tersenarai di atas tadi ni. Ya. Baik, maka tidak wajib menunaikan zakat fitrah. Kalau siapa ada soalan boleh tanya soalan lah. Saya baca nanti. Ya. Jadi kalau lebih, tak ada lebih. Katakanlah student ni dia dapat PTPTN. Dia kira-kira tak cukup sampai raya pun. Maka student ni tak wajib bayar zakat fitrah. Tapi kalau bapak yang nak bayar, tak ada masalah. Sebab apa? Student yang sudah akhir balik ni, dikira di bawah tanggungannya sendiri. Mak bapak bagi sumbangan, mak bapak bagi tanggungan, itu sedekah. Itu bukan kewajipan mak bapak. Ya? Baik, dalam fiqh dia kata, mak bapak wajib tanggung anak sendiri sebelum balik. Bila sudah akhir balik, anak-anak itu kena cari tanggungan sendiri. Tapi kalau mak bapak nak tanggung sampai habis universiti, itu sedekah. Tak ada masalah. Ya? Sebab tu pelajar universiti yang walaupun mak bapak yang nak bayar, diharuskan. Tapi kalau mak bapak tak nak bayar, biasiswa tak cukup, tak ada lebihan selepas hari raya pertama, maka golongan macam ni tidak wajib bayar zakat fitrah. Ya? Baik. Okey, jenis zakat fitrah iaitu makanan ruji bagi suatu negeri seperti beras di negara-negara Asia dan tepung bagi negara-negara Timur Tengah. Macam kita ni, kiraan dia berapa? Kiraannya satu gantang. Satu gantang lebih kurang dalam 2.7 kilogram. Ya. Maksudnya harga sekarang kalau kita tengok Selangor, Kuala Lumpur, wilayah lebih kurang dalam RM7 satu kepala. Iaitu segantang beras tu iaitu RM7. Baik, kalau ikut mazhab Syafi'i tak boleh keluarkan duit. Kalau mazhab mutamat lah, pendapat yang paling kuat, pendapat yang paling pertama, pendapat premier dalam mazhab Syafi'i iaitu mestilah bayar ikut beras, tak boleh pakai duit. Tetapi namun sebahagian ulama mazhab Syafi'i mengharuskan bayar dengan mata wang. Jadi dekat Malaysia ni kita pakai pendapat sebahagian atau minoriti daripada ulama mazhab Syafi'i yang mengharuskan bayar zakat fitrah digantikan dengan wang. Pasal apa? Ini pada zaman sekarang ni kita tengok zaman sekarang mereka lebih memerlukan wang ringgit. Lebih mudah untuk mereka memenuhi keperluan mereka berbanding beras. Kalau beras boleh buat satu saja makan, ya. Tapi nak masak tu macam-macam cara lah. Boleh buat bubur, boleh buat nasi ayam, boleh buat nasi biryani je tak? Nasi biryani kena beras juga, ya. Tapi kalau duit macam-macam, boleh beli makanan, boleh beli pakaian dan sebagainya. Baik, jadi kita pakai pendapat yang kedua untuk kemudahan dan
pilihan tepat pada zaman sekarang ataupun situasi sudah berubah, maka kewangan tu lebih diperlukan. Pada zaman Nabi tu mungkin mereka tak ada duit pun tak apa, dapat makan pun sudah menjadi keperluan. Ya. Baik, maksudnya pendapat mazhab lain, pendapat kedua dalam mazhab Syafi'i boleh menggunakan mata wang, ya. Baik, bismillah. Baik. Kaedah ada menyebut setiap orang yang diwajibkan memberi nafkah pada orang lain, maka wajib juga ke atasnya fitrah tanggungannya, kecuali isteri kepada ayah dan isteri ahli kitab. Ya, kaedah menyebut ya, sesiapa di bawah tanggungan kita, kita wajib bayar zakat fitrah untuk dia. Maksudnya kita bukan kata tanggungan kita isteri dan anak-anak, tidak. Katakanlah mak bapak di bawah tanggungan kita, kita kena bayar. Ataupun kita ada adik-beradik perempuan yang tak bekerja, kita tanggung dia, maka kita juga kena bayar zakat fitrah, tuan-tuan. Kecuali isteri kepada ayah. Katakanlah ayah kita kahwin lagi. Itu bukan tanggungan kita. Ya, ataupun isteri kita ahli kitab, iaitu Kristian ataupun Yahudi. Ini bukan tanggungan kita. Pasal apa? Kristian, Yahudi, mereka tidak mereka tidak dituntut untuk membayar zakat fitrah. Baik. Ya, sebab apa? Sebab syarat tak cukup, dia bukan Islam. Baik. Kedua, jika suami tidak mampu membayar zakat fitrah untuk isteri, maka isteri tak wajib bayar zakat fitrah untuk dirinya, walaupun dia ada duit. Ya. Kalau isteri tu ada duit, suami miskin, adakah isteri wajib keluarkan zakat fitrah? Tak wajib. Sebab kewajipan pada wali, kepada ketua keluarga. Macam saya, kalau saya mampu tapi isteri saya bergaji, tapi adakah isteri saya wajib keluarkan duit pergi bayar ke amil? Tak wajib. Tidak wajib, tapi yang wajib adalah saya. Yang wajib adalah saya kalau saya ada duit ataupun ada lebihan pada hari kedua Syawal. Baik, namun disunatkan isteri kata tak apa abang, kalau abang boleh bayar, saya bayarkanlah, tak apa. Saya bayarkan untuk saya dan untuk abang, untuk anak-anak. Itu lebih afdal. Tapi wajib tak? Tak wajib. Tak apalah bang, abang tak nak bayar, tak ada duit, tak apalah, saya nak simpan duit ni. Tak boleh paksa dia, tuan-tuan. Tak boleh kita kata isteri hak, itu hak dia. Ya. Kalau kita tak mampu, tak apa. Ya. Syariat memberi kelonggaran, tapi kalau isteri yang mampu sekalipun disunatkan saja, tidaklah wajib. Ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk permasalahan berkaitan dengan zakat fitrah, iaitu tidak sah zakat fitrah jika seorang bapa membayarkan zakat fitrah untuk anaknya yang sudah akil balik, walaupun anaknya bawah tanggungannya. Ingat tu. Ya. Dalam kaedah fiqh, termasuk mazhab Syafi'i, dikata mak bapa wajib menanggung anaknya selagi mana anak belum akil balik. Ya. Bila sudah akil balik, sudah tidak menjadi tanggungjawab si bapa untuk menanggung anaknya. Nampak? Lelaki ataupun perempuan. Ya. Baik. Tetapi kalau mak bapaknya untuk memberi ihsan, contohnya anak dia walaupun dah sekolah menengah, tetap ditanggung juga. Itu ihsan, itu pahala besar. Walaupun anak dia masuk universiti, tetap juga ditanggungnya. Itu ihsan, itu sedekah namanya. Ya. Sebab itu dalam mazhab Syafi'i, ya, pelajar-pelajar termasuk dalam kategori fakir miskin. Pasal apa? Mereka ni tidak ada kerja tetap dan tidak ada gaji tetap. Sebab tu pelajar-pelajar universiti, contoh medik ke, pengkajian Islam, ambil mana dia, mereka berhak untuk dapat zakat fitrah. Ya. Tapi sebab kat Malaysia ni pelajar terlalu ramai, jadi nak dapatkan semua tu susah. Sekarang ni memang medik pun dapat, apa pun dapat bantuan pun dapat. Kalau minta lah, tapi seorang sikit dapat lah, tuan-tuan. Ya, sebab apa? Sebab mereka ni tidak bekerja tetap. Tapi mereka ada tanggungan. Tanggungan itu adalah ihsan mak bapak, bukan kewajipan. Baik, kembali kepada zakat fitrah. Apa yang kita tahu, tuan-tuan, yang disebutkan dalam kitab fiqh, kalau anak sudah kembali, katakanlah anak kita dah masuk universiti, ya, cakap dengan dia, okey, abah nak bayar zakat fitrah kamu, boleh? Kena minta izin. Kalau tak minta izin, maka tidak sah. Ya, maka anak izinkan, maka bayaran zakat fitrah itu adalah sah. Nampak? Ya, pasal apa? Dia sudah akil balik. Tapi kalau dia belum akil balik, tak menjadi isu. Begitu juga kalau kita nak bayarkan zakat fitrah untuk mak bapak kita yang mampu, yang kita bukan tanggung dia. Mak bapak kita kat rumah ada pencen, ada gaji, ada EPF, ya. Tak ada duit kita pun dia boleh hidup. Tapi kita nak bayar zakat fitrah. Kalaulah kita bayar zakat fitrah secara senyap-senyap, dalam mazhab Syafi'i tak sah. Dia tidak sah. Dia kena minta izin. Abah, ya, tahun ni saya nak bayar zakat fitrah. Okeylah. Lepas ni kau bayar zakat fitrah abah sampai bila-bila lah. Tak payah minta izin. Senang macam tu. Betul tak? Okey. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalam hal ini kalau kita lihat, kalau anak tu kita tahu dia redha. Dia redha, dia tahu dia nak bayar, memang tiap tahun dia bayar, memang
dia tahu senyapnya itu, dia redha, tanda keizinan itu tidak menjadi masalah. Baik, manakala anak yang belum akil baligh, lelaki ataupun perempuan, begitu juga isteri, dan sesiapa di bawah tanggungannya, maka tidak disyariatkan untuk meminta izin. Tak perlu jumpa isteri, bang. Minah, ayang, tahun ni abang bayar zakat fitrah untuk kamu, izinkan abang ya. Tak payahlah macam tu sebab dia memang tanggungan kita. Ya. Baik. Permasalahan yang lain, bayi lahir pada bulan Ramadan dan hidup pada 1 Syawal, maka wajib walinya membayar zakat fitrah untuknya. Katakanlah baby tu lahir, katakanlah lagi setengah jam nak maghrib. Lagi setengah jam nak maghrib, dan masuk 1 Syawal dia hidup. Sampai bila-bila. Maka bapak dia kena ambil duit, kena cari amil, kena bayar malam tu juga. Sebab apa? Dia hidup, sempat hidup pada Ramadan dan sempat hidup pada Syawal sampai membesar. Tapi kalau bayi tu lahir pada malam Syawal, ya, tidak sempat melalui sebelum Ramadan sedikit, ya, setelah Syawal tu dia lahir, maka tak wajib bayar zakat fitrah. Ya. Baik, jika seseorang meninggal dunia pada 1 Syawal, walinya wajib bayar zakat fitrah untuknya dengan harta sepeninggalan. Katakanlah dia hidup dalam Ramadan, ya, meninggal 1 Syawal. So, meninggal 1 Syawal, maka kalau dia ada harta peninggalan, maka si waris wajib membayarkan zakat fitrah untuknya. Kalau tak ada harta peninggalan, disunatkan sahaja. Ya. Tapi katakanlah, ya, kata ada orang tua tu hidup sebulan Syawal, sebulan Ramadan. Masuk 30 Ramadan sebelum maghrib, waktu asar dia meninggal dunia. Adakah dia wajib bayar zakat fitrah? Tak wajib bayar zakat fitrah sebab apa? Dia tak masuk malam pertama raya. Sebab apa? Malam pertama raya lah waktu yang diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Ya, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Habis kita mengulang kaji atau mempelajari bab zakat fitrah, dan insya-Allah kita nak masuk fiqh i'tikaf. Fiqh i'tikaf ni penting, iaitu berkaitan dengan niat, hukum i'tikaf, dan begitu juga yang mana kita lihat 10 malam terakhir ni kita memang nak mempergiatkan ibadah dengan beriktikaf di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW pada 10 malam terakhir Nabi ikat kain ketat-ketat. Maksud ikat kain ketat-ketat ni bermaksud simbolik, yang mana 10 malam terakhir Nabi malamnya tidak berkelamin dengan isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Iaitu Nabi dan isteri baginda menumpukan dengan ibadah. Malam ditumpukan ibadah. Siang tidur sikit, tapi malam tu penuh. Malam tidur sikit, yang lebih tu beribadat. Dan siang tidur sekejap dan dipenuhkan dengan ibadat. I'tikaf. Nabi siang malam. 10 malam terakhir tak keluar daripada masjid. Baik. Kita nak tengok definisi i'tikaf. Apakah yang maksud i'tikaf? Dari segi sudut bahasa, iaitu melazimi sesuatu. Melazimi itu menetaplah, melazimi sesuatu. Manakala makna dari sudut syarak, iaitu i'tikaf dari segi syarak, iaitu penetapan yang khusus. Penetapan yang khusus apa? Khusus untuk ibadat. Dia penetapan bukan untuk berehat, penetapan untuk jumpa kawan berborak, tetapi penetapan khusus di sini iaitu khusus untuk ibadat. Dia menetap dalam masjid khusus untuk ibadat. Ya. Bagi seseorang yang khusus, siapakah khusus? Iaitu mereka yang Islam, mereka yang suci daripada haid dan nifas, mereka yang mumayyiz, ya, mereka yang tidak berjunub, ya. Jadi itu yang dimaksudkan seseorang yang khusus. Tak sah bagi mereka yang gila, tak sah bagi mereka yang hilang akal, tidak sah bagi mereka yang tidak mumayyiz, tidak sah bagi mereka yang kafir, macam tu. Itu seseorang yang khusus, ya, pada tempat yang khusus, iaitu di masjid. Tidak boleh tempat lain. Dengan niat yang khusus, iaitu niat untuk beribadat. Niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan niat untuk apa-apa. Ini dimaksudkan definisi i'tikaf. Baik. Hukum yang berkaitan dengan i'tikaf. Pertama, wajib beriktikaf jika seseorang itu bernazar untuk beriktikaf. Dia kata, aku bernazar untuk beriktikaf di Masjidil Haram. Maka dia wajib pergi beriktikaf dekat Masjidil Haram. Yang kedua, i'tikaf yang sunat ialah hukum asal i'tikaf. Hukum asal i'tikaf iaitu sunat, dia bukan wajib. Kalau kita duduk dalam masjid niat i'tikaf, maka hukumnya adalah sunat. Ya, antara 10 malam terakhir Ramadan ataupun bila-bila masa saja, tak kira lah pagi, petang, siang, malam,
bulan Rejab, Syaban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah, bila-bila masa. Tapi lebih afdal iaitu 10 malam terakhir Ramadan, ya. Makruh iaitu iktikaf seorang wanita tanpa izin suaminya jika teraman daripada segala fitnah. Ya, maksudnya tidak ada fitnah. Contohnya kalau dia keluar, orang lelaki tak duk pandang dia. Ya, sebab dia cantik sangat. Ataupun kalau dia keluar tu mungkin terganggu kehormatannya. Maka kalau tak terganggu, kalau terselamat daripada segala fitnah, maka hukumnya makruh saja. Ya, haram tetapi sah. Ya, haram tetapi sah iktikaf seorang wanita tanpa izin suaminya yang dikuatiri wujud fitnah. Kalau timbul fitnah, maka hukumnya haram tetapi sah. Tapi sah pun sia-sialah, pahala tak ada sebab haram, dosa yang dapat. Ya. Dan kelima, haram tetapi tidak sah iaitu iktikaf seseorang yang ditimpa junub. Bukan junub ya, junub. Tersilap dekat sini, Pak. Saya betulkan sikit. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya haram tetapi sah apabila seseorang yang ditimpa junub. Maksudnya dia berjunub lah. Haid dan nifas. Ya, maka haram, tak boleh. Dia kena, kalau yang berjunub kena mandi wajib dulu, barulah dia pergi beriktikaf. Manakala haid dan nifas kena tunggu suci dulu, lepas tu mandi wajib, kemudian barulah pergi beriktikaf. Kalau tidak, dia buat juga hukumnya haram. Sebab apa? Hukum mereka yang berhadas besar menetap di dalam masjid hukumnya haram seperti mana disebutkan dalam Al-Quran. Baik, kita masuk pada rukun i'tikaf. Iaitu rukun i'tikaf iaitu ada 4 perkara. Pertama, niat. Mesti niat. Nawaitul i'tikaf, saja aku niat beriktikaf dekat masjid ini kerana Allah Ta'ala. Ya. Dan kedua iaitu tempat menetap. Menetap ni maksudnya duduk dengan kadar paling kurang sekadar tamak ninah. Subhanallah. Tak boleh sekadar melintas saja. Kalau dia kata nak lintas, dia dekat sini rumah sebelah sana, dia lintas kawasan masjid ataupun dalam dewan masjid sekadar melintas. Sekadar melintas, tak menetap, tak duduk tetap, tak berhenti. Ya, tak boleh, tidak sah. Dia kena dalam keadaan yang macam tu. Ya, baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tempat iktikaf, mesti tempat iktikaf apa? Iaitu masjid. Tidak boleh lain, tidak boleh rumah peribadi ataupun tidak boleh surau yang tak mencapai standard masjid. Ya, ini yang seperti mana disebutkan. Begitu juga kalau kita lihat orang yang beriktikaf, mestilah kita lah yang nak beriktikaf ni mestilah ada apa, dia punya apa ni, orang yang beriktikaf tu, dia ada beriktikaf tu lah, maksudnya sah kalau kita kata dia itu merupakan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syarak itu sendiri. Ya, baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk syarat-syarat i'tikaf. Baik tuan-tuan dan puan-puan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita nak masuk syarat sah i'tikaf. Syarat sah i'tikaf iaitu tempat i'tikaf mestilah benar-benar masjid. Ya, surau boleh tak? Surau, tapi surau yang memang tempat itu diwakafkan, diwartakan, tanahnya wakaf dan bangunan diwakafkan untuk solat 5 waktu. Kalau surau yang tidak diwakafkan seperti surau di pejabat, surau di Tesco, surau di RNR,
tidak boleh beriktikaf. Ia tidak sah kalau beriktikaf. Ya, tapi kalau surau-surau dekat taman kita yang memang sudah diwatakan dekat Jabatan Agama Islam Selangor ataupun Jabatan Negeri masing-masing, ya, tanah tu milik pemaju tapi sudah diwakafkan. Dan bangunan itu diwakaf kepada orang ramai, maka surau juga boleh kita nak berniat beriktikaf, ya. Tapi kalau surau peribadi, bilik peribadi tidak boleh, ya. Seterusnya syarat sah iktikaf menetap, iaitu wukuf di dalam masjid melebihi kadar tamakninah. Sekadar melintas saja tak cukup, ataupun duduk sekejap tak mencukupi kadar tamakninah. Apakah kadar tamakninah? Iaitu subhanallah, seperti dalam solat. Ya. Baik, syarat ketiga iaitu suci dari hadas besar. Suci daripada hadas besar. Maksudnya tak boleh berjunub, tak boleh ditimpa haid, tak boleh dia itu dalam keadaan bernifas. Dia kena bebas daripada ketiga-tiga itu, barulah sah untuk dia beriktikaf. Dan ketiga mestilah berakal. Berakal maksudnya bukan orang yang macam kita kata, itulah antara syarat yang kita tetapkan bagi mereka yang melaksanakan ibadah iktikaf dia sama seperti ibadah solat, seperti ibadah puasa dan sebagainya. Maka itulah yang ditetapkan oleh syarak itu sendiri, yang mana ianya mestilah berakal. Ya, solat mesti berakal. Ya, mestilah dia itu juga mestilah mumayyiz dan sebagainya. Ya. Baik, yang kelima mestilah di Islam. Islam maksudnya tidak boleh sah kalau orang tu bukan Islam. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, permasalahan niat iktikaf. Baik, jika seseorang masuk ke dalam masjid lalu dia berniat iktikaf, kemudian keluar. Selepas itu kembali masuk ke dalam masjid. Adakah dia perlu berniat semula atau cukup dengan niat awal? Di sini terdapat perincian pada masalah ini seperti berikut. Apakah dia, tuan-tuan? Ada perinciannya. Baik, jika iktikaf itu tidak diikat dengan satu tempoh yang tertentu. Tak ada tempoh tertentu. Maksudnya tak terikat dengan tempoh ini, iaitu maka hukumnya, pertama, jika dia keluar dari masjid dan tiada keazaman untuk kembali lagi. Maksudnya dia keluar, tak nak keluar lagi, tak nak balik. Dia keluar, maksudnya, okeylah, aku keluar ni, tak nak kembali balik. Jika dia masuk kembali ke dalam masjid semula, dia mesti berniat semula. Katakanlah saya nak beriktikaf dekat surau depan rumah saya ni, ya, dan saya keluar, saya tak nak balik. Nantilah, tak balik dulu. Lepas tu dah sampai rumah, saya patah balik. Maksudnya berubah niat. So, bila saya masuk ke dalam masjid, maka mestilah saya berniat semula. Baik, kedua, jika dia keluar dalam keadaan berazam untuk kembali semula, maka dia tidak dimestikan untuk mengulangi niat iktikaf itu. Ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, permasalahan kedua berkenaan dengan niat iktikaf. Jika iktikaf itu diikat dengan waktu, maksudnya saya nak beriktikaf 3 hari berturut-turut, saya nak beriktikaf 7 hari berturut-turut, ya, atau tempoh tertentu seperti sehari atau sebulan, dan tidak mensyaratkan berturut-turut. Maksudnya tidak bersyaratkan berturut-turut, maka maksudnya saya nak beriktikaf selama 3 hari. Maksudnya tak semesti 3 hari straight, mungkin minggu ni sehari, minggu depan sehari. Boleh, tak ada masalah. Baik, apa permasalahan dia? Maka perlu merujuk perincian berikut. Ya, jika keluar sekadar melunaskan hajat, seperti buang air kecil atau buang air besar, maka tidak perlu berniat semula. Ya. Bahkan dia keluar itu pergi kencing, pergi buat tandas, tak terbatal. Maksudnya pahala iktikaf terus berjalan. Sebab apa? Dia keluar atas dasar hajat. Ya. Maka bila dia masuk semula, tak perlu niat iktikaf. Tapi nak niat semula sekali lagi, boleh, no problem, itu lebih afdal. Ya. Baik, jika dia keluar bukan melibatkan hajat berserta untuk kembali masuk ke dalam masjid, maka dia juga tidak dimestikan memulakan niat yang baru. Ya. Kalau dia keluar, contoh keluar nak pergi ziarah orang sakit. Katakanlah dia iktikaf hari ni, tengah hari nak keluar kejap, nak pergi kenduri, katakanlah. Ya, kenduri. Katakanlah bukan Ramadan. Dia kenduri. Makan-makan, dia balik. So, bila dia balik tu, tak perlu niat semula. Tapi cuma terputus kejap lah. Pahala terputus kejap. Dan bersambung balik pahala bila dia masuk semula ke dalam masjid. Ya, maksudnya tak wajib. Maksudnya tak wajib. Baik, namun dia keluar tanpa ada keazaman untuk kembali. Maksudnya dia keluar, macam saya tadi, balik, tak nak balik lagi lah. Ya, tak apalah, nanti sambunglah lusa ke minggu depan ke, kita nak balik. Tiba-tiba berubah fikiran, nak balik semula. Ya, maksudnya apa? Maka dia dimestikan memperbaharui niat. Pasal apa? Sebab dia dah tak nak balik lagi dah.
tapi rupa-rupanya berubah fikiran, maksudnya apabila dia tidak mau balik semula, maksudnya terputus ibadah iktikafnya. Maka bila dia masuk semula, mestilah berniat untuk beriktikaf. Ya. Baik, jika seseorang itu masuk ke dalam masjid lalu lupa untuk berniat iktikaf, boleh atau tidak dia berniat ketika mengerjakan solat? Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Terlupa pula. Lepas baca doa iftitah, terus niat. Dalam hati, saja aku niat iktikaf. Ya, boleh, tak ada masalah. Jawapannya, harus berniat ketika solat didirikan. Baik, jika seseorang itu bernazar untuk beriktikaf secara berturut-turut, maka wajib dilaksanakan secara berturut-turut. Maksudnya, aku bernazar untuk beriktikaf selama 3 hari berturut-turut. Maka wajib dia melaksanakan ibadah itu berterusan. 3 hari, tak boleh memutuskan. Kalau dia memutuskan, maka dia kena start daripada awal balik. Contoh, jika dia memutuskan turutan itu, maka wajib dia mengulangi dari awal sehingga tercapai turutan itu. Baik, kita akan belajar nanti apakah perkara-perkara yang memutuskan ataupun ibadah iktikaf tu. Maksudnya kalau dia beriktikaf 3 hari berturut-turut, tak boleh berlaku perkara yang memutuskan. Apakah perkara yang memutuskan iktikaf? Baik, perkara yang memutuskan ataupun membatalkan iktikaf iaitu gila atau pengsan dengan sengaja. Ya. Gila, contoh gilanya dia makan ubat ke dengan sengaja. Tapi pengsan tanpa sengaja, dan selagi mana dia boleh menetap kat dalam, tidak batal. Ataupun gila tanpa sengaja. Maka maksudnya gila disebabkan semula jadi, maka tidak menjadi masalah. Tapi yang disengajakan itu yang membatalkan iktikaf. Ya. Kedua, mabuk yang keterlaluan. Mabuk maksudnya mabuk yang disengajakan. Dia makan obat ke, ataupun dia minum arak, wali'udzubillah, maka itu membatalkan. Dan ketiga, haid dan nifas. Haid dan nifas juga itu memutuskan. Katakanlah dia nak beriktikaf 3 hari berturut-turut, maka terputus disebabkan haid. Maka nanti habis haid, dia kena ulang balik 3 hari itu. Nampak? Keempat adalah murtad. Murtad ni kapiak lah. Ini jelas batal sebab apa? Syarat sah iktikaf mestilah dia itu Muslim. Dan kelima, junub yang membatalkan puasa. Junub berpuasa iaitu berjima dan beronani, iaitu mengeluarkan air mani dengan sengaja. Tapi kalau berjunub, tidur, bangun tidur daripada dalam masjid, basah. Itu batal, tak batal. Tapi dia wajib keluar daripada masjid secepat mungkin, mandi wajib, kemudian masuk semula. Masuk semula tak payah niat. Itu disebabkan keuzuran, tidak menjadi masalah. Tapi berjunub disebabkan sengaja, ya, kita beronani contohnya, bukan kita lah, orang tu beronani, dan kalau dia berjima, maka batal, bahkan berjima dan beronani dalam masjid, maka hukumnya batal dan hukumnya haram di sisi syarak itu sendiri. Ataupun dia keluar kejap, dia berhajat, dia nak pergi buang tandas, nak pergi buang air. Pergi buang air, dia masuk tandas, lepas buang air kecil, dia beronani. Dia onani, batal dia punya iktikaf, walaupun keluar kejap. So, dia kena mandi wajib, bila masuk balik, dan dia wajib berniat, dia mestilah berniat yang baru. Ya. Kalau dia berniat berturut-turut, terputus dengan perbuatan beronani itu. Ya, macam tu boleh lah. Tetap haram. Onani ke tetap haram, tak boleh. Itu kita nak cerita tentang perkara yang membatalkan iktikaf. Ya, baik. Ya. Dan keenam iaitu keluar masjid tanpa keuzuran, maka batal. Batal ya, macam contoh kita nak pergi mana? Nak pergi minum kopi ke dekat apa. Tapi kalau keluar disebabkan keuzuran, nak cari makan, dalam masjid tak ada makanan, dalam dalam masjid tak ada air, kita keluar nak cari air, itu tidak menjadi masalah. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita dah habis bab i'tikaf dan kita akan masuk fiqh salat tarawih dan witir. Baik, kita masuk salat tarawih dahulu. Ya, hukum salat sunat tarawih ialah sunat. Nama pun sunat. Dia bukan wajib. Ia dinamakan tarawih kerana ia solat yang ada rehat di antara 2 atau 4 rakaat. Pada zaman Nabi 2 rakaat rehat sekejap. 4 rakaat rehat. Seperti mana dilakukan. Ya. Baik, waktu disyariatkan untuk melaksanakan salat tarawih ialah selepas mendirikan salat isyak. Ya. Dia tak boleh sebelum isyak. Dia tak semestinya masuknya waktu isyak. Dia selepas melakukan waktu isyak. Contohnya apa? Ada orang tanya saya, Ustaz, saya ni pergi musafir pada malam Ramadan. Ya. Dan saya berhenti dekat MR, saya buat jamak takdim, maghrib dan isyak. Maksudnya pada waktu maghrib, isyak tak masuk lagi. Lepas saya buat jamak takdim, boleh tak saya buat solat tarawih? Boleh, tak ada masalah.
Ya, walaupun isyak tak masuk, tapi orang yang buat jamak takdim, dia sudah melaksanakan isyak pada waktu maghrib. Maka officially dia sudah melakukan isyak, maka dia boleh melakukan salat tarawih walaupun waktu isyak tak masuk lagi. Itu dimaksudkan waktu di syariat. Ya, maksudnya selepas mendirikan salat isyak, tak semestinya masuk waktu isyak. Bagi musafir, ya, atau mereka yang jamak, maka ini satu kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Baik, yang kedua, tamat waktunya apabila terbit fajar, iaitu masuk subuh. Jadi selagi mana tak masuk subuh, kita boleh solat sunat tarawih. Ya, baik. Jumlah yang paling sedikit jumlah yang paling sedikit ialah 2 rakaat. Nampak? Paling sedikit 2 rakaat. Maksudnya kalau paling malas pun 2 rakaat, dapatlah pahala tapi sedikit. Dan yang paling banyak iaitu 20 rakaat berdasarkan amalan yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Tapi ulama mengatakan sebenarnya tarawih ini tak terkira, nak buat 100 rakaat pun boleh. Nak buat 30 rakaat pun tak apa. Tapi yang ideal 20 rakaat. Ya. Yang paling sikit 2 rakaat. Tapi kalau kita nak buat 30, 40, ada dekat India. Dekat India dia buat tarawih 100 rakaat. Ada sebagai tempat. Ya. Baik. Ya. Ia didirikan secara 2 rakaat, iaitu setiap salam setiap 2 rakaat. Tak boleh buat 4 rakaat straight, tak boleh buat 6 rakaat straight, kena 2 rakaat. Ya. Baik, solat-solat tarawih disunatkan secara berjemaah, tapi kalau buat secara bersendirian tidak menjadi masalah, ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, secara ringkaslah berkaitan dengan fiqh solat tarawih. Ini kita nak masuk solat witir pula. Witir bermaksudnya ganjil. Dan solat ini dinamakan begitu kerana bilangan rakaatnya yang bersifat ganjil. 3, 5, 7, 9, 11. Itu yang paling banyak dilakukan oleh Nabi SAW. Ya, baik, hukumnya adalah sunat menurut majoriti mazhab. Syafi'i, Maliki dengan Hanbali. Manakala menurut mazhab Hanafi ialah wajib dikerjakan pada setiap malam. Sebab tu orang mazhab Hanafi dia buat witir 3 rakaat setiap malam. Ya. Dan waktu dia syariatkan mengerjakan solat witir selepas melakukan solat isyak sehingga terbit fajar. Nampak tu? Sama juga seperti waktu isyak. Kalau dia sudah melakukan jamak takdim, maka dia layak untuk buat solat witir dan tarawih. Walaupun isyak tak masuk lagi. Sebab apa? Syarat untuk melakukan tarawih dan witir selepas melaksanakan solat isyak. Ya. Baik, bilangan rakaatnya sekurang-kurangnya 1 rakaat, tetapi makruh dilakukan selalu tanpa keuzuran. Maksudnya hari-hari tak boleh buat 1 rakaat. Kalau buat sekali-sekala boleh, seminggu 2-3 kali tak apa. Tapi kalau hari-hari dimakruhkan. Sebab apa? Sebab itu mukhalafah. Nabi biasa buat 3. Ya. Walaupun diharuskan, tapi makruh kalau sehari-hari. Baik, bilangan paling rendah tetapi sempurna. 1 rakaat paling rendah tapi kurang sempurna. Makruh kalau buat hari-hari. Tapi bilangan paling rendah sempurna iaitu 3 rakaat. Ya. Bilangan yang banyak dan sempurna sebanyak 13 rakaat. Ini dilakukan oleh Nabi SAW yang paling banyak. Namun, ulama menyatakan harus melakukan solat witir melebihi bilangan 13. Kalau nak buat 15 ke, nak buat 17 ke, boleh. Kalau lagat, tak ada masalah. Ya. Baik. Okey. Baik, caranya macam mana? Cara melaksanakan solat witir ada 2 cara. Iaitu pertama, cara bersambung. Iaitu 3 rakaat straight, 5 rakaat straight, 7 rakaat straight. Ya. Ia bersambung dari awal hingga rakaat terakhir